Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi pada hari ini dalam sesi perkongsian saya mengenai ilmu emas. Okey, kepada yang belum mengenali saya Nur Asia binti Ismail, merupakan dealer public gold yang aktif berkongsi berkenaan dengan ilmu emas di dalam media FB dan juga di offline lah, bercerita kepada orang ramai lah berkenaan dengan ilmu emas ni. So hari ini saya nak berkongsi berkenaan dengan manfaat emas sebagai simpanan jangka panjang. Simpanan jangka panjang. Macam mana emas memberi manfaat kepada kita untuk jangka masa panjang. So kenapa ianya boleh memberi manfaat tu? Okey. So kenapa? So sebabnya manfaat dia sebab emas boleh menggantikan duit untuk jangka panjang sebagai kuasa beli lah. Dia akan mengekalkan nilai duit kita, kuasa beli duit kita. Maknanya sebab emas ni tak makan diinflasi. Inflasi tu apa? Inflasi tu maknanya nilai duit kita berkurang. Power, maknanya kuasa pembelian duit kita tu berkurang. Dengan duit yang sama kita tak beli barang yang sama, kita tak boleh membeli barang yang sama dalam contoh gambar ni 20 tahun lah, tapi tak sampai 20 tahun pun kan. Macam contoh 5 tahun lepas rasanya boleh beli lagi nasi lemak dengan harga RM1 ataupun RM1.50 yang macam acceptable lah untuk kita makan sebagai nasi lemak. Contoh kalau saya, nasi lemak ni yang saya acceptable sebagai nasi lemak adalah bila ada ikan bilis, contoh. Tapi sekarang ni rasanya kalau kita beli yang RM1 mungkin adalah yang kecil-kecil tu kan, jarang lah nak jumpa ikan bilis je, mungkin sama bawang aja lah. Okey. So itu maknanya kita kehilangan kuasa kita, kuasa pembelian kita. So kalau ikut ilustrasi ni, contoh sekarang kita boleh makan RM20 satu hari untuk 3 meal 3 meal maknanya 3 kali makan, pagi, tengah hari dan malam RM20 contoh. Tapi mungkin tak berapa nak tepat lah, mungkin gambar ni lama sikit. Contoh kita kata nak tunjukkan so RM20 satu hari boleh makan, tapi 20 years later sebab dengan andaian ilustrasi ni adalah andaian dia 6% inflasi satu tahun kadar dia. Okey. So dengan andaian 6% tu 20 tahun akan datang kita perlukan RM64 untuk makan satu hari. Tak boleh RM20 makan pagi sahaja. So itu yang maknanya kita punya kuasa beli duit tu makin berkurang. Tapi kalau kawan-kawan ingat pun kan, tuan puan ingat pun 20 tahun lepas nasi lemak RM1 tadi kan. Mungkin kata cerita pasal karipap. Karipap pun kalau dulu mungkin dalam 20 sen, 30 sen kan. Tapi sekarang dah biasanya 50 sen lah. Kalau beli yang sedap sikit mungkin dah sampai RM1 satu biji. Okey, itu contoh karipap lah. Contoh kalau kata kita pergi beli barang dekat pasar raya pun RM50. Kalau dulu-dulu RM50 tu banyak lah kita boleh dapat barang kan. Mungkin dekat sepenuh satu bakul ke troli ke kan. Tapi kalau sekarang RM50 dapat apa? Ayam seekor, ikan sekilo kot. Kan. So lebih kurang macam tu. So maknanya kuasa beli kita makin berkurang. Dengan duit yang sama kuasa beli kita makin berkurang. Itu inflasi. Okey. So kalau kasi kat sini pendapatan 48,000 sekarang, tapi masa 20 tahun nanti kita perlukan pendapatan untuk hidup yang sama. Tak ada pun kita kata nak upgrade hidup ke, tak ada. Untuk hidup yang sama kita perlukan expenses 253,000 untuk hidup yang sama. Tak ada peningkatan taraf hidup pun. Okey, ini yang purchasing power saya cakap tadi. Maknanya kalau sekarang ni purchasing power kita 500,000, tapi masa 20 tahun akan datang kita hanya 500,000 tu hanya akan boleh beli barang yang harga 245,000 saja. Maknanya separuh daripada kita punya kuasa membeli sekarang hilang dalam masa 20 tahun. So di sinilah yang kenapa kita kena simpan duit kita dalam bentuk emas lah, ataupun aset-aset yang kalis inflasi. Contoh kalau kata inflasi yang contoh kalis inflasi ni hartanah, rumah kan. Sebabnya memang hartanah pun akan naik dalam masa long term. Contoh kata beli dulu 100,000, kawasan beli 100,000 tahun dalam 2000 macam tu, 2015 dia boleh jual dalam 400,000 rumah. So maknanya 400% dia dapatkan kenaikan kat situ.
rumah lah. Tapi saya ni sebab saya adalah dealer public gold dan saya pun ada ilmu dan di-train ilmu oleh mentor saya iaitu Encik Muhammad Zulkifli berkenaan emas ini. Jadi saya boleh bercakap mengenai emas lah. Kalau nak bercerita berkenaan hartanah, tuan-puan bolehlah rujuk kepada pakar-pakar hartanah lah, macam mana nak dapatkan hartanah yang bagus. Sebab hartanah ni pun dia ada risiko dia sendirilah. Mungkin kita beli hartanah yang tak boleh nak disewakan, tak boleh nak jual, mungkin ada risiko di situ. Orang-orang dulu beli pun dia tak ada ilmu pun still boleh untung kan. Mak-mak kita beli emas walaupun tak ada ilmu, dia simpan aja. Macam contoh kata beli barang kemas, kalau yang orang ada ilmu, macam contohlah yang ada sedikit ilmu macam contoh macam saya tak belilah barang kemas banyak-banyak sebab dia ada kerugian lah di situ. Dari segi kos, upah, dan harga dia pun mahal sebab dia dah dibentukkan kepada barang kemas. Tapi still emas ni boleh dikatakan zero risiko. Sebabnya still tak ada ilmu pun kita boleh nak menggunakan benda tu lah, memanipulate benda tu untuk jual, untuk pajak apa semua. So tapi dengan adanya ilmu kita lagi banyak lah boleh dapat untung daripada emas. Okey, ini contoh yang inflasi ya. So yang saya kata kenapa emas tak dimakan di inflasi tu? Tak dimakan inflasi. Kalau tuan-puan pernah dengar berkenaan dengan hadis Nabi lah, berkenaan dengan Nabi pernah menyuruh sahabatnya beli seekor kambing pada 1400 tahun dulu lah. Zaman Nabi ada lagi kan, 1400 tahun dulu dia pernah menyuruh sahabatnya membeli seekor kambing dengan 1 dinar. 1 dinar ni untuk perempuan 4.25 gram lah dari segi berat dia. Okey, bentuk bulat macam tu lah yang kalau yang public punya dinar. Tu gambar tu ada kat situ kan. So RM700 tahun 2000 nilai dia dengan maknanya kita beli RM700. So kita simpan dalam bentuk dinar, then tahun 2020 kita nak beli seekor kambing lagi, kita tak perlu pun nak tambah duit, kita boleh je jual benda tu. Ataupun mungkin adalah peladang-peladang kata yang jenis yang boleh menerima dalam bentuk emas. Ada, saya pernah baca ada peternak kambing yang membeli maknanya jual beli tu melalui emas. Dia ambil 1 dinar, tukar dengan seekor kambing kita boleh dapat. Maknanya dia mengekalkan kuasa beli kita. RM700 tu tahun 2000 kita beli 700. Sekarang kita nak beli kambing, kita tukar, kita boleh beli dengan 1 dinar. Berbanding kalau kita simpan duit RM700 masa tahun 2000 kita simpan RM700. Dan tahun ni kita nak beli, contohlah baru dapat anak kan, baru dapat anak nak beli kambing, dapat anak perempuan nak buat akikah, beli kambing seekor. Okey, so nak belilah seekor kambing ni. Kalau 700 maknanya ini tahun 2020 lah ilustrasi gambar ni, sebab tahun 2020 emas tinggi lagi daripada tahun ni. Tahun ni lebih kurang dalam 1100 lah. Maknanya kalau 1100 kita kena tambah lagi RM400. RM400. So kita kehilangan kuasa kat situ, kuasa beli kita. Kita kena tambah lagi duit untuk beli barang yang sama. Itu maksudnya inflasi. Kurang kuasa beli kita sebab dimakan di inflasi. 400 kita kena tambah. Tapi kalau tadi kita simpan 20 tahun, kita simpan 1 dinar tu nak beli kambing, still boleh beli seekor kambing. Itu yang saya cakap tadi. Kalau RM500,000 20 tahun lepas kita boleh contoh kata sekarang RM500,000 lebih kurang kata kita boleh beli satu rumah teres yang biasa-biasa di area-area kata contohlah Dengkil kan, Putrajaya tak boleh lah. Okey, boleh beli teres RM500,000. So kita 20 tahun nanti pun sebab dia mengekalkan kuasa beli emas tu mengekalkan kuasa beli duit, kuasa beli tu. So purchasing power tu kan. So masa 20 tahun akan datang still boleh beli lagi satu buah rumah teres dengan emas RM500,000 tu lebih kurang 2 kilo lah. So lebih kurang 2 kilo. So still boleh beli. Ini satu lagi gambar yang ini satu lagi gambar yang pasal harga emas lah lebih kurang kan. Okay, ini harga emas, harga rumah. Contoh tahun 2000 harga rumah ni adalah RM35,000. So kalau kita kata tak belilah rumah tu, tapi duit tu kita tukarkan kepada emas RM35,000. Masa tu RM35 1 kilo. Tahun 2000 tu RM35 1 gram. So 1 kilo RM35,000 lah. Kita pun simpan 1 kilo emas tu. So sekarang kita nak beli rumah yang sama dia dah naik kepada RM260,000 lebih kurang lah. Maknanya kalau RM35,000 masa tu harga dah naik RM260,000. 1 kilo kita sekarang bernilai lebih kurang RM260,000. Kalau sekarang hari ini harga emas public gold RM252,000 lah, sebab RM252 1 gram. Okay, so RM252,000. Maknanya kita akan boleh beli lagi rumah yang sama
dengan 1 kilo tu. Tapi berbanding kalau kita simpan duit tadi 35,200, berapa kita kena tambah lagi? Kalau contoh 250,000 lah, maknanya kita kena tambah lagi 215,000 lagi untuk beli rumah yang sama. So mana yang lagi bagus sebenarnya simpan untuk long term? Bila nampak kat sini, nampak lah. Sebenarnya bila kita tukarkan ke duit kita yang tak dipakai dalam saya memang sarankan yang nak beli emas yang dalam bentuk yang banyak lah. Kecuali yang nak simpan 100 bulan tu memang saya go on lah, yang tak kisahlah maknanya kan. Kalau kita tak simpan pun, kalau orang jenis yang susah nak menyimpan, maknanya kalau dia nak simpan 100 bulan, konsisten dia simpan, at least dia ada simpanan. So kalau dia tak beli, tak simpan emas pun, duit tu habis juga kan. So baik dia simpan daripada tak ada langsung simpanan dia. Okay. So boleh tengoklah saya punya sesi perkongsian saya berkenaan dengan macam mana emas dia boleh mengelak kebocoran wang lah. Orang yang boros ni sangat elok simpan emas. Sebab emas telah terbuktilah menghilangkan penyakit boros ramai orang. Okey. So itu boros lah. Tapi yang ini untuk long term. Maksudnya contoh orang yang dapat ambil duit, orang yang mungkin tak berkenaan dengan Aisina mungkin, tapi dia dapat. Sebab sekarang kan Aisina ni yang tak terkesan pun boleh dapat dapat duit yang sebenarnya duit kita sendiri kan. Tapi untuk short long term sangat baguslah kita ambil dan kita tukarkan kepada, contoh kita tak adalah nak buat benda lain, macam contoh kalau nak beli rumah ke, eloklah juga kan. Tapi kena belajarlah, semuanya kena ilmu lah, kalau tak ada ilmu terciduk jugalah dengan rumah ni pun, dengan tanah ni kan. Beli ke tempat gym bertendang yang memang tak ada siapa nak sewa, tak boleh nak dijual, memang habis jugalah kat situ. Ilmu lah. Okey. So kalau kata contoh tadi, maknanya dengan duit yang sama kita boleh beli barang yang sama. Okey, simpan saja duit. Contoh Aisina dapat contoh kata 5,000 satu bulan lah contoh kan. So simpan saja 5,000 tu. Kalau kata nak gunalah sikit, tak apalah, nak rasa kan, reward dirilah dapat dia. Pakailah sikit, 10% ke. So yang lain tu simpan untuk long term. Sebab kita tak terkesan kan, orang yang tak terkesan lah. Orang yang terkesan mungkin dia nak gunalah duit tu untuk dia punya kelangsungan hidup kan. Tapi kalau yang tak terkesan ni, ambil tapi simpan kepada yang lebih bagus lah, dia punya nilai untuk value dia dalam masa yang lebih panjang. Kalau siapa yang kenal Tuan Aziz Ali pun, dia menyarankan lah kalau sekarang ni antara pelaburan yang baik adalah emas lah. So macam contoh kata KWSP ataupun ASB ataupun tabung haji, dah macam tak berapa sangat lah, sebab dia kan naik dalam 4% macam tu kan. So kalau ni tukarkan kepada dalam bentuk emas. Macam contoh orang yang bersara dapat duit persaudaraan, gratuity ke apa, sebab dia pun lifespan rakyat Malaysia sekarang pun dah meningkat kan. Kalau perempuan dah boleh sampai 80 tahun. So mungkin 20 tahun lagi dia nak guna benda tu untuk long term. Elok je lah dia simpankan duit tu, tukarkan kepada, contoh dapat duit persaudaraan tu, tukarkan kepada emas. Nanti 10 tahun nak tak pakai, boleh jual. 10 tahun tu biasanya kebiasaannya dah naik lah harga emas. Kalau kata naik ke harga emas ni, kalau barang lain pun naik harga, takkanlah emas tak naik harga kan. So memang akan simpan sahaja. Macam contoh yang tengok kat sini kan, 35,000 tahun 2000, 35,000 1 kilo, tahun 20 jadi 260,000. Kalau nak jual, nak pakai duit pun dah dapat untung 225,000 dah kat situ sahaja. Kan. So sangat bagi saya lah, sangat untunglah simpan emas ni untuk long term. Okay. So kita tengok macam mana ia beri kesan kepada kos pengajian tinggi. Macam contoh kita nak simpan untuk pendidikan anak-anak. Kan. So kalau contoh kita tengok dekat untuk pengajian kos pengajian tinggi untuk law tu kan, undang-undang tu, tahun 2000 dia hanya perlukan 35,000. Tapi masa tu RM35 1 gram. So dia perlukan dalam 900 gram lah untuk nak dapat untuk nak dapat biayai pengajian kos undang-undang tu. Tapi kalau masa tu dia disimpan, maknanya, tapi biasanya kita kalau anak-anak ni kita simpan sebagai konsisten lah daripada kecil, sikit kan. Tapi kalau kita simpan short term, kita simpan, maknanya kita simpan one shot kita simpan 35,000 tu kepada akaun emas anak-anak. Okay, untuk makluman, di Public Gold boleh simpan lah untuk akaun emas anak-anak ni. Semula daripada dia ada MyKids dah boleh. Maknanya 7 hari dah dibuat MyKids, dah boleh buka dah akaun emas untuk anak. Untuk setiap anak
Yalah, kalau kita buat untuk macam contoh mak ayah simpankan, kita takut kalau anak ramai lah, kalau anak seorang tu pun kita pun confuse antara mana mas kita, mana mas anak kita kan. So better buat asing-asing, macam contoh tu. Macam tabung haji kan, boleh buat untuk anak-anak semua. So buat darjah untuk setiap anak dan boleh simpan lah duit yang dia ada, macam contoh dapat duit siapa-siapa bagi ke apa semua, simpan. Kita pun boleh juga masukkan nak buat standing instruction pun boleh untuk setiap bulan contoh, tapi minimal 100 lah, dia tak boleh lah minimal RM50, macam contoh kata ada yang tempat lain boleh 50 kan, yang ini tak boleh, kita kena simpan 100 lah. Okay, so tahun 2020 bila kita hanya dengan perlukan 220 gram 220 gram sahaja, kita dah boleh biayai pendidikan anak-anak kita untuk ambil kos law. Tadi tahun 2000 kita kata contoh kita ada 900 gram, maknanya kita hanya perlukan lebih kurang suku sahaja daripada simpanan tu untuk biayai kos pendidikan anak-anak kita. Untuk kos law lah, yang lain mungkin berbeza lah kan. So maknanya kita memang sangat untung lah untuk simpankan simpanan jangka panjang ni dalam bentuk emas. Dia boleh menurunkan kita punya kos pengajian lah. Okay, so macam contoh kata lebih kurang dalam 80%. Dalam 80% menurunkan kos pengajian anak-anak kita. Okay, terima kasih Puan Mariam. Memang kita kalau boleh targetnya 1 kilo satu keluarga kan. 1 kilo satu keluarga untuk sebagai simpanan semua matlamat jangka panjang lah. Macam contoh kata matlamat, kita ada matlamat yang jangka panjang. Biasanya matlamat jangka panjang ni untuk pendidikan, persaraan kan. Wang kecemasan tu pendek sikit lah, tapi still 3 hingga 5 tahun. Ataupun kalau yang memang tak boleh nak simpan dalam bentuk wang tunai, simpan dalam bentuk emas. Umrah dan haji kan. Untuk aset rumah, nak beli rumah ke, yang long term, yang nak beli rumah idaman ke kan. Okay, so saya nak tunjuk yang untuk umrah dan haji, macam mana harga pergi umrah dan haji makin turun dengan simpanan emas. Okay, so tahun 1995 masa tu kos haji untuk muasasah ni RM8,000 satu orang lah, RM8,000 satu orang. Tapi masa tu RM30 satu gram. So kita perlukan 256 gram. 266, sorry, tak nampak pula. 266 gram untuk nak pergi haji. Okay, maknanya contoh kita tak pergi lagi, tak dapat lagi, tapi 8,000 tu kita dah simpan, kita convert kepada emas, kita ada 266 gram. So sekarang dengan harga RM9,980, contoh sekarang 250 lah, 250 2021 ni 250 hari ni lebih kurang. Maknanya dengan emas yang sama tadi 266 gram tu, kita hanya perlukan 40 gram sahaja. Kita dah ada emas tadi kan, kita ada emas 266 gram, tapi kita hanya perlukan, kita jual 40 gram saja untuk nak pergi haji. 40 gram sahaja, sebab harga dah naik. Okay, so harga dah naik pada RM250, kita hanya perlu jual 40 gram sahaja untuk nak pergi haji. So 266 gram tu boleh bawa pergi haji 6 orang. Berbanding kalau kita simpan 1965 tu, tak dapat lagi pergi haji, simpanlah 8,000 ni untuk nak pergi haji nanti 20 tahun lagi, bila dapatlah 20 tahun contoh kan. Tapi kita kena tambahlah berapa? RM1,980. Kena tambah lagi dekat RM2,000 untuk nak pergi haji. Tapi kalau kita convert tadi ke dalam bentuk emas 266 gram, kita boleh pergi 6 orang. 6 orang, berapa ratus kali untung kan. 6 orang, tadi kena tambah lagi duit, ini boleh bawa lagi 5 orang yang lain. Siapa contoh yang dapat, kita nak belanja ni, contoh kan kata semua dapat kuota haji, dapat kata adik-beradik ke mak ke kan, so dapat 5 orang. Okay, tak apa, sebab tadi kita dah tukarkan 8,000 tu daripada emas, kita boleh bawa lagi 5 orang yang lain. Untung ke tak untung? Long term. Itu yang disarankan kalau dengan kami lah di G100 Network ni, kita mendidik penyimpan emas dengan supaya berilmu lah, supaya jadi penyimpan emas yang merdeka. Okay, nak ada ilmu, maknanya dengan contoh saya tak dapat dihubungi pun, dia nak boleh buat keputusan untuk nak membeli, untuk nak dia kata dia kena beli ke tak hari ni ke. So itu kita bagi ilmu supaya tuan-puan dapat buat keputusan sendiri. Jadinya dalam masa yang panjang puan-puan tahu nak beli macam mana, kenapa nak kena beli, kenapa tak kena jual, macam contoh. So memang kita akan bagilah guide supaya
tuan-puan ada ilmu lah. Okey. Okey. So macam mana nak ada ilmu tu? Kalau saya memang sarankan lah, belilah, beli pula, bacalah 2 buah buku ni. Buku Wang Emas dan Misi Bebas Hutang. Bila anda baca buku ni, saya berani jamin lah, tuan-puan akan tahu kenapa kena beli emas, kenapa kena simpan emas, bila masa kena jual, bila masa kena pajak. Sebab benda dua-dua buku ni adalah komplimen akan membantu tuan-puan untuk membuat keputusan dan boleh dah ada ilmu untuk memperbaiki tahap kewangan lah. Okey. So emas ni sebenarnya dia nak menguruskan duit kita sebenarnya. So dari segi itulah kita akan tambah baiklah dari segi pengurusan kewangan. Emas ni sebenarnya bukan apa, dia hanya salah satu daripada aset kewangan untuk nak mengurus kita punya kewangan. So satu lagi, kecil pula. Okey, satu lagi, ini saya nak promote lah malam ni. Ilmu juga lagi ni, ilmu dan kita bagi secara percuma. Okey. So pada sesiapa yang berkelapangan malam ni, bolehlah menonton seminar FB Live ni oleh grup saya lah, G100, dengan tajuk manfaat. Hari ni saya cerita ni pasal simpanan jangka panjang kan. So yang ini dia akan cerita lagi banyak lagi pasal manfaat simpanan emas ni pada malam ni, 9 malam. Nanti boleh dapatkan link dia, saya akan share dalam FB. Okey. So saya punya FB Live ni tak ada dapat lucky draw ke apa, tapi malam ni kalau tuan-puan tengok boleh dapat, ada berpeluang untuk dapat lucky draw. Kalau ramai dia punya viewer, boleh dapat sehingga 1 gram. 1 gram tu harga RM350 lah. Kalau satu bar yang 1 gram tu kan. So jom kita tambah ilmu diri kita, upgrade diri kita supaya lebih baik dari segi pengurusan kewangan lah, dengan melalui emas, melalui simpanan emas. Kita bukannya habiskan duit, tapi kita tukarkan duit kita kepada emas supaya ianya lebih berharga dan bernilai, menjaga nilai duit kita dalam jangka masa yang panjang. Okay. So manfaat-manfaat lain nanti Puan Nur Aisyah Khalid ni akan share malam ni ya. So semoga ada manfaatnya. Kalau ada sesiapa nak bertanya berkenaan dengan macam mana simpanan emas, macam mana nak mula, boleh saja hubungi saya melalui nombor telefon di bawah tu. So insya-Allah saya tuan-puan supaya menjadi penyimpan emas yang beriman, insya-Allah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.